yang dimaksudkan dengan korban nazar. Kita kena faham konsep nazar lah. Kita kena faham konsep nazar, iaitu satu perjanjian dengan Allah. Kita janji, kita mewajibkan diri kita. Sama juga dengan nazar-nazar yang lain. Korban ni sebab kita kaitkan dia dengan nazar, tu yang jadi wajib. Sama kita katakan, kalau saya lulus SPM, saya akan buat kenduri. Kenduri itu nazar. Kalau lulus SPM, saya akan botakkan rambut contohnya. Cuma nazar ni kita tak boleh buat benda maksiat lah. Benda-benda, kalau aku lulus SPM, aku akan bunuh mak saudara aku contohnya kan. Tak wajib lah. Bukan tak wajib, benda tu memang satu benda yang jenayah, yang mungkar. Jadi tak perlulah kita laksanakan dan tidak ada denda. Tidak ada denda. Sebab nazar seperti itu tidak patut wujud. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ini sebagai suatu nilai tambah lah sebenarnya. Kadang-kadang berlaku dalam suasana kampung. Benda ni tak adalah berdosa besar ke apa. Benda ni tak adalah mencacatkan korban, tetapi ia mencacatkan suasana yang sepatutnya ibadah korban itu dapat membina suasana. Contohnya macam di kampung-kampung, bila nak tumbang seekor lembu, satu kampung turun. Nampak gaya macam harmoni lah dekat situ. Cuma kadang-kadang kita ni bila kenduri nak melapah daging, ada orang siap-siap beritahu, acik nak yang kepala, yang acik nak yang ekor, yang maklum nak yang, tak payahlah kita nak tetapkan. Bila AJK pengagihan nak bagi tu, ambil ajalah. Sebab kadang-kadang ada orang terasa hati kan. Jadi kita buat sembelih korban, kita bukan korban lembu aja, kita mengorbankan perasaan orang lain kan. Kalau Zian Azin tu korban cinta kan, lagu dia. Tapi ni dalam suasana korban tu patutnya kita merapatkan ukhuwah. Ada pula tu kepala aku punya, jangan orang lain ambil kan, kulit aku punya. Tak payah ada suara-suara macam ni. Bila dah lantik AJK korban tu, AJK pengagihan, dia pun dah timbang kilo apa semua, beratur je lah. Kemudian terima je apa yang ada. Jangan lah kau baginya yo lah, cik bawang kan. Betul kat rumah kan, banyak lagi nama-nama korang terkorban lah tu. Capur yang agihan nak similah lah tu kan, contoh kan. Nampak tak payahlah makcik-makcik oi kan. Semua orang pun nak merasa ada terima daging korban. Kalau ikutkan orang kampung ni, seorang tu nak seekor lembu tu nak dia punya. Jadi maknanya kita tahun ni mungkin kita dapat bahagian ni, tahun depan mungkin kita dapat. Jangan ada kronisma dalam soal berkorban ini, sebab kita nak pure ibadah korban ini supaya ia menjadi saham kepada kita, kepada petugas. Ini pun satu juga selain daripada tukang sembelih, tukang yang melapah ni buat kerja. Kalau tuan lembu nak bagi upah, jangan bagi upah daging. Jangan bagi upah daging lembu yang disembelih. Bagi upah duit ataupun pulut kuning dan seumpamanya. Sebab benda tu nanti akan jadi jual beli. Bila jual beli ada keuntungan untuk yang tuan punya lembu, yang sepatutnya dia kena keluarkan duit dia untuk upah yang tukang lapah tu. Jadi kadang-kadang isu berlakunya isu apalah acik dapat sekilo lah. Tadi acik daripada pagi datang makau kan. Pada pagi datang makau betul 2 kilo. Ya ke? Kan. Yang acik ni 2 kilo. Acik datang berapa? Acik datang tengah hari 1,5 kilo. Acik tadi daripada pukul 9. Benda ni dah jadi jual beli. Tolonglah makcik-makcik ataupun tuan-tuan haji ataupun pakcik-pakcik yang bertugas ataupun bekerja. Sebab bila tuan punya lembu dia sudi mengorbankan 6,000 dia, kita orang kampung ni biarlah sudi mengorbankan tenaga. Jadi tuan punya lembu hati-hati. Setiap pengagihan daging lembu bukan atas niat upah mereka melapah, tetapi atas niat mereka orang kampung ataupun fakir miskin. Maknanya makcik tadi tolong ke tak tolong ke, memang daging lembu ni makcik dapat sebab memang saya nak agihkan pada orang kampung. Jadi jangan ada pertukaran itu atas nama disebabkan oleh upah dan seumpamanya.